What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ni aku nak sembang sikit berkenaan jadual atau kalender penyiaran ataupun forecasting untuk One Piece manga leak dates lah. Sebab kebiasaannya untuk official keluar akan makan masa dalam 5 sampai ke 7 hari. Leak ni maksudnya spoiler lah, yang kebiasaannya akan keluar lebih awal. Dan dalam video ni juga aku nak ajak korang berborak sikit tentang what to expect untuk next chapter. Ni bukan prediction cuma perkara-perkara yang aku nak sangat tengok dalam next chapter yang akan datang lah. So tanpa melamakan lagi intro, jom let's proceed with the content. Sebelum kita lanjut berteori, aku nak beritahu kat korang, aku nak pergi isi minyak dulu. Tapi specialnya aku isi minyak sambil-sambil boleh buat duit. Macam mana cara aku buat duit sambil isi minyak? Sekejap lagi aku cerita kat korang. Sebab kita isi minyak dengan Petronas menggunakan app Settle. Untuk pakai apps ni, korang hanya boleh guna kat semua stesen minyak Petronas je tau. Bila dah sampai, korang buka app Settle, tekan purchase fuel, dia keluar macam ni. Scroll ke bawah, tekan I accept. Lepas tu select nombor pump. Macam aku guna pump nombor 1 lah. Dan pilih nak isi 20 ke, 40 ke, 60 ke, atau korang boleh tekan ada untuk isi amount yang korang nak. Macam aku isi RM30. Verify kat sini, tunggu dia connecting je, activating. Alright, boleh start isi. Semua stesen Petronas korang boleh guna Settle ni tau. Alright, sementara aku isi ni, aku nak beritahu cara buat duit dengan Settle ni. Senang je, korang guna referral code aku, download app Settle, korang akan dapat RM7. Aku pun akan dapat RM7 juga bila korang spend minimum RM30 untuk isi minyak. Untuk duit korang pula, korang tekan more dekat sini, tekan refer a friend to get RM7 credit. Bila kod korang dah keluar, share lah kat kawan-kawan korang, suruh diorang guna kod korang. Korang dapat RM7, dia pun dapat RM7 bila dia isi minyak minimum RM30 menggunakan Settle. Alright, jom kita sambung balik teori. Alright, dikhabarkan untuk Julai ini kita boleh expect 2 chapter baru akan keluar, 2 sahaja, iaitu chapter 1087 dan 1088. Lepas tu Oda akan break selama seminggu dan sambung bulan Ogos pula. Dan mengikut jadual, Ogos paling rancak berdosa guys, sebab kita akan ada 4 chapter terus. Hoi! Cumanya lepas chapter 1089 yang mungkin akan keluar pada 2 Ogos, Weekly Shonen Jump akan break seminggu dan akan bersambung dengan back to back chapter 1090 yang akan keluar pada 16 Ogos, chapter 1091 yang akan keluar pada 23 Ogos, chapter 1092 yang akan keluar pada 30 Ogos. Lumayan. Lepas tu pula 31 Ogos nanti official One Piece live action kat Netflix pula akan keluar pula tu. Menarik siut untuk Ogos ni kan. Dan lepas tu Oda minta cuti seminggu dan kita akan mendapat 3 chapter dalam September juga, back to back. Chapter 1093 akan keluar pada 13 September, chapter 1094 akan keluar pada 20 September dan chapter 1095 akan keluar pada 27 September. Lepas tu Oda break lagi seminggu dan kita disajikan lagi dengan 3 lagi chapter pada bulan Oktober, which is chapter 1096 akan keluar pada 11 Oktober, chapter 1097 akan keluar pada 18 Oktober, chapter 1098 akan keluar pada 25 Oktober. Lepas tu Oda break lagi seminggu dan untuk November juga kita akan dapat 3 chapter baru, which is chapter 1099 akan keluar pada 8 November, chapter 1100 akan keluar pada 15 November, chapter 1101 akan keluar pada 22 November. Alright, sebelum kita pergi kepada Disember, agak-agak korang, apa yang Oda akan perkenalkan atau tampilkan dalam chapter 1100 nanti yang akan happen dalam tahun ini? Pasal Oda ni kan suka sangat dengan mainan angka, mainan perkataan ni kan. Sebab kalau kita boleh tengok dalam chapter 1, Oda perkenalkan kita dengan watak Goldie Roger, watak Luffy, watak Shankusu dengan pirates-nya. Lepas tu dalam chapter 50, Oda perkenalkan kita dengan Hawkeye Mihawk, the greatest swordsman in the world. Dalam chapter 100 pula, Oda perkenalkan kita dengan sosok Monkey D. Dragon. Manakala dalam chapter 500, Oda perkenalkan kita dengan Silver's Relic. Dalam chapter 1000, Oda sorot balik watak Luffy. Dan
Kalau tengok tajuk dia pun dah terang-terang kan, Straw Hat Luffy. So adakah Oda nak rotate balik? Tapi pun kalau Oda nak buat macam tu dalam chapter 1050, bukannya Oda bring us back to Mihawk kalau ikut rotation lah kan. Tapi New Shogun yang diperkenalkan, which is masa siapa nama dia tu, Denjiro aka Kyoshiro aka Denjiro memperkenalkan bahawa dia beritahu aku nak kenalkan korang dengan New Shogun. Lepas tu kita boleh tengoklah next chapter tu barulah Momo secara rasmi kan diperkenalkan sebagai Shogun yang terbaru menggantikan Orochi Korozume kan. So maybe kalau Oda nak momen 1100 ni jadi special introduction of karakter tersebut yang ada dalam kepala otak aku, yang aku boleh fikirkan pun maybe adalah Im Sama je lah, yang mana Oda finally akan revealkan wajah sebenar Im Sama ni macam mana, lelaki ke perempuan. Sebab setakat ni aku dok rasa yang Im Sama ni perempuan, pasal dia ada cerita kaitan dia dengan Queen Lily kan sebelum ni. Sebab nampak dari dia bercerita, nampak macam dia rapat betul lah dengan Lily. Takkan nak kata lelaki pula watak Im Sama ni kan. Kalau ia pun sebab rapat tu mungkin sebab kekasih ke pacar ke, kalau nak kata lelaki lah kan. Tapi kalau aside from that, aku rasa yang Im Sama ni sosok dia macam perempuan. Lepas tu kita boleh tengok dekat dalam taman dia duk main dengan kupu-kupu, rama-rama, kumbang terbang ke, ikan laga ke. Lepas tu bilik dia pula ada banyak bunga. So macam tak logik lah kan kalau nak kata tu watak lelaki. Unless dia macam shemale lah kan. Tapi tak tahulah macam mana, sebab kita dah ada Kamabaka Kingdom punya Kamabaka Queensdom punya tribe kan. So maybe dalam chapter 1100 ni Oda akan pahatkan momen pengenalan kita dengan rupa parasnya Im Sama macam mana. Ada jerawat ke, tak ada jerawat ke, sumbing ke, tak sumbing ke. Adakah Oda akan perkenalkan watak atau sebuah pendedahan besar, atau tak ada apa-apa yang special dalam chapter 1100, hanyalah sebuah jalan cerita biasa. Korang rasa macam mana? Sila tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen, okay? Alright, lepas chapter 1101 dikeluarkan, Oda sekali lagi akan break kejap. Lepas tu akan bersambung di bulan Disember pula. Dalam Disember juga akan ada 3 lagi chapter baharu, iaitu chapter 1102 yang akan dikeluarkan pada 6 Disember, chapter 1103 akan dikeluarkan pada 13 Disember dan chapter 1104 yang akan dikeluarkan pada 20 Disember. Silap. Macam aku cakap tadi, tarikh-tarikh yang aku mention ni adalah tarikh leak dia keluar, okay? So TCB Scan mungkin akan keluarkan 2 hari lepas tu. So setiap tarikh yang aku mention tadi kita tambah lagi 2 hari lah. Macam gitu. But anyhow, tarikh-tarikh ni hanyalah forecasting sahaja. Forecasting ni apa dalam bahasa Melayu? Ramalan macam tu lah lebih kurang kan. Diorang anjuran kan. Unjuran forecasting budget forecasting, unjuran budget. Lebih kurang macam tu lah. Macam ramal akan datang macam ni lah. Sebab dia tak limit tu Oda punya kesihatan ke ataupun apa-apa events in the future. Kalau mungkin ada apa-apa halangan, apa-apa sekatan arah lintang ke, mungkin tarikh ni akan berubah lah dan tertakluk kepada sebarang perubahan pada masa akan datang lah. Link kalender One Piece ni aku tinggalkan dekat ruangan description. Mana tahu korang nak print tampal dekat dalam bilik ke kan, nak catch up dengan chapter-chapter ni. Alright, now untuk chapter akan datang chapter 1087. Sekejap. Sebenarnya Oda dah tinggalkan kita dari Egghead agak lama juga. 8 chapter dah berlalu tanpa ada kabar tentang apa yang dah berlaku di Egghead Island. Start chapter 1079, Oda ceritakan macam mana tahap kekuatan Shanks setelah dengan one shot sahaja Kid dan Killer terus tidur dan kapal Victoria Pang musnah terus, dan dengan serangan Hakaku Sovereignty daripada Drogi dengan Brogi tu, diorang bukan sahaja tidur, bahkan tidur dalam air. Chapter 1080, Oda belanja pula kekuatan yang dimiliki Monkey D. Garp dengan tumbukan Galaxy Fist-nya itu. Wah, bergegor-gegor lah Hachinosu tu kan. Hampir menyamai impak Whitebeard dekat Marineford. Wah, begitu neraka serangan daripada Monkey D. Garp ni agak power juga Monkey D. Garp ni dengan menyukat umur dia macam gitu. Tapi tak apa, kita tengok macam mana akan datang. Oda nak teruskan carry on kan dengan watak D seorang ni. Seterusnya dalam chapter 1081 pula, Oda akhiri misteri Aokiji Kuzan yang ramai orang tertanya-tanya, dia ni Ten Titanic Captain ke, atau dia ni memang spy ke, atau dia ni sword ke, atau dia ni apa? Kamu apa? Kamu dari mana? Dan Oda dah mendedahkan lah bahawa dia ni
sememangnya menjawat jawatan sebagai the 10th Titanic Captain untuk Blackbeard Pirates. Chapter 1082 pula, Oda pula, kata nak cakap KL kan. Oda cerita hala 7 Cross Guild yang sepatutnya ke arah lain, tapi nampaknya collaboration antara 3 bekas cibukan ini terpaksa akun dengan bagi lepas dia announce ke anak-anak buah dorang yang dorang akan hunt One Piece juga. Kedai fikir dia dah cukup licik, dia dah tahu macam mana kepala badut berfungsi. So aku rasa tak nak Crocodile dengan Mihawk terpaksa follow bagi juga untuk cari One Piece dulu. Ya, yelah sebab apa kan? Sebab itu dia dah menginspirasikan dia punya anak-anak kapal, dia punya budak-budak dia semualah. Yang Crocodile dengan Mihawk ni dia orang ada plan lain lah kan. Jadi nak tak nak diorang terpaksa lah ikut si bagi dulu. Tapi tak tahulah macam mana mungkin Mihawk ataupun Crocodile ni dengan kuasa leadership dia mampu untuk direct balik budak-budak ni semua. Memang kita nak cari One Piece, tapi untuk setakat ni kita pergi buat apa yang saya rancang ni dulu. Sebab apa? Kita perlu perancangan yang kukuh untuk dapatkan One Piece. One Piece adalah sebuah harta karun legenda, dan sebuah perkara yang legenda itu mesti perlu seseorang yang legenda juga untuk dapatkan. Jadi dengar cakap saya, sebelum kita ke One Piece, buat ini dulu. Mana tak tahu kan, sebab Crocodile pun dia adalah leader juga kan. Yang si bagi ni dia bukan leader, dia leady. Dan start chapter 1082 juga, which is pada scene terakhir chapter tu sampailah chapter 1086, which is chapter yang lepas. Oda belanja kita dengan story berkenaan apa sebenarnya yang berlaku di Reverie sebelum ini. Dan pada aku, dalam chapter 1086 ni boleh dikatakan penceritaan Sabu ataupun flashback Sabu tentang what happened in the Reverie tu telah pun sempurna. So my guess is dalam chapter 1087 Oda akan sambung balik dekat Egghead Island. Yes, aku rasa begitu. Aku rasa dalam chapter 1087 Oda akan kembalikan jalan cerita di Egghead Island. Sebab Oda ni jadi suka akhirkan sesuatu scene atau cerita tu dengan sebuah misteri. Korang tengok kan, macam pertarungan Garp versus Aokiji. Kita tengok macam pertarungan tu, aku tak rasa benda tu dah habis. Sebab takkan kena one shot je kot Aokiji kan. Sebab Aokiji, come on lah kan. Sebab kita tengok dia ada fight juga masa lawan dengan Akainu. Sebab yelah, kalau tidak takkan makan masa 10 hari kan. Lepas tu kita tengok masa diorang jumpa Aokiji ni dekat tu pulau ni, tengok beberapa orang komander ataupun Titanic Captain Blackbeard tu beku lah juga kan. Jadi aku rasa tak semudah itulah. Aku rasa lah di Garp nak kalahkan Aokiji. Lepas tu The Man Marked by Flame juga telah didedahkan. Dia memang ada dedahkan sebelum ni lepas dah habis Wano Arc apa semua tu. Lepas tu sikit bagi tu dia orang nak cari inilah Man Marked with the Flame tu lah kan. Lepas tu ni ada perkembangan terkini dalam chapter 1081 yang diceritakan oleh si Lafiq tu. Begitu yang mungkin dia ni pun ada road poneglyph juga. Lepas tu dia kata dia cerita sikit tentang kekuatan Man Marked by Flame ni. Shiryu pun ada cerita juga, tapi dia tak ceritalah. Dia kata mungkin road poneglyph salah satu daripada road poneglyph yang 4 tu ada dengan world government sebab dia orang nak sekat lalu-lalu untuk pergi ke One Piece kan. Sebab tu adalah cara yang terbaik lah. Jadi Man Marked by Flame ni juga telah didedahkan, tapi diselubungkan juga dengan misteri. Tapi benda tu masih misteri lagi, watak tu dengan kita. Lepas tu Oda dedahkan kemampuan Im Sama dan Gorosei. Dah dedahkan elok-elok, boleh pula rupa parasnya itu disuluetkan, suluyot betul lah. Lepas tu kan tak macam mana, geram aku. Susah sangat kan nak cerita ataupun nak dedahkan muka diorang tu macam mana kan. Kenapa nak dibiarkan kita ni dengan ketergantungan? Baru nak feeling. Hai kan. Lepas tu Oda dah dedahkan kita dengan watak Saint, Figarland, Garling, jawatan dia, position dia. Itu tak apa brother, itu tak apa. Sebab memang kita nak tahu siapa leader untuk Holy Knights ni kan. Lepas tu kita pun memanglah buat juga teori-teori mengatakan mungkin Figarland ya, keseluruhan Holy Knight ni. Aku punya teori, aku beritahu macam itulah, bukan teori lah, aku berperasaan begitu, yang mungkin the whole Holy Knight ni punya army adalah terdiri daripada kesemua keluarga Figarland. Tapi satu dah kena lah, iaitu si Saint Figarland Garling ni adalah leader kan. Kita tak tahu the rest macam mana. Adakah the rest tu juga daripada keluarga Figarland ataupun sebaliknya. Tapi itulah dia, Oda cuit kita sikit pasal kaitan watak ini dengan God Valley. Sudah. Satu pasal Figarland, yang kedua katanya sama ada watak ini ada kaitan yang penting dalam struktur God Valley itu punya organisation. Katanya dalam translation yang lain bagi tahu yang watak
Garling ni adalah leader ataupun king dekat God Valley kan. Ada dua translation lah, aku tak tahu mana satu yang tepat kan, tapi itulah setakat ini katanya yang first tu yang tepat lah, bagi tahu dia ni adalah watak yang penting, an important figure in God Valley. Tapi itulah kan, aduh, kenapa mesti nak kena mainkan perasaan kita, nak buat kita berteka-teki tertanya kan? Sebab benda ni dia mengundang orang untuk berteori. Sebab jelah ada penonton-penonton One Piece ni tak suka sangat teori-teori ni. Diorang macam, alah tengok je lah One Piece, buat perlu ke nak teori-teori, jangan obses sangat lah, jangan taksub sangat lah. Aku bukannya taksub, kita pun teori ni hanyalah bersuka-suka sahaja, menghasilkan teori, menghasilkan spekulasi semata-mata untuk mengisi kelapangan masa, kesenjangan masa yang berlaku tatkala Oda menyidai kita selama 4 minggu apa 5 minggu. Next week kot akan keluar chapter baru kan. So itulah kerja kita, bukan kerja lah, betullah kita buat teori-teori macam ni semua kan. So guys, elok-elok dah keluar. Ada lagi satu lagi, ni berkenaan dengan Seraphim ni. Elok-elok dah keluar ke 7 watak Seraphim. 3 lagi watak dia ni pula tergantung. Geramnya aku. Satu Gecko Moria, satu Crocodile, satu lagi si 20 minggu. Dia bukan apa tahu, sebab si Vegapunk dah bagi tahu yang Natang ni dia pandai buat green, dia terapkan green blood lah pada badan dia orang. Lepas tu dia kata untuk Logia ni ada sedikit tricky lah, dia bagi tahu kan. Tapi kan kita jadi tertanya lah macam mana Crocodile, sebab Devil Fruit dia adalah Logia. Jadi adakah Vegapunk akan mengguna green blood juga untuk buat betul Devil Fruit untuk Crocodile, ataupun kalau green blood yang lainnya yellow blood ke black blood ke, kita tak tahulah untuk si Crocodile tu. Itulah yang kita begitu tergantung tu. Nama dan kemampuan dorang pula pun kita tak tahu macam mana. Sebelum ni S Bear, S Shark, S Hawk, S Snake. Si 3 ni apa? Mungkin S Gecko, S Flamingo, satu lagi S Crocodile, S Croco lah kot, aku tak tahulah. So aku rasa mungkin untuk chapter 1087 ni macam mana, aku rasa Oda akan biarkan kita untuk terus berteka-teki tentang insiden-insiden dan pendedahan-pendedahan sekerat yang berlaku dalam 8 chapter yang lepas. Dan maybe untuk 2 hingga 3 chapter ni, ini aku punya firasat lah, Oda akan selesaikan kemelut pengkhianatan York dekat Egghead Island. Aku rasa Oda akan settle yang ni dulu. Yang ni mau kena settle dulu. Jadi boleh dikatakan semua penduduk-penduduk Egghead dah sedar yang Pulau Egghead akan jadi macam Pulau Ohara juga, sebab jenayah yang dilakukan oleh Vegapunk, which is world government tahu yang Vegapunk dah menyambung kajian sarjana Ohara yang Maulana ni, dan Sentomaru pun dah arahkan semua pembantu-pembantu Makmal Vegapunk untuk kosongkan Pulau Egghead. Usopp dengan Lilis dah jadi batu, Frankie tinggal tangan kiri dia je yang function, Pythagoras dah meletup, kena pijak gedebum dengan si Snake. At last Robin dengan Chopper nampaknya dah figure out yang mungkin ada sesuatu telah menimpa Vegapunk. Lepas tu at last pula dia cakap, aku ada teringat satu bilik yang dah lama terbiar. Mungkin diorang bertiga ni dululah kot yang akan menjumpai Vegapunk dan bersemuka dengan York. Sanji, Nami, Brook dengan Edison pula masih lagi dalam satu ruangan bersama-sama dengan S-Shark. Tapi nampaknya Sanji macam boleh challenge lah si S-Shark tu, pasal kita tengok kat sini dia selamba je tank serangan kawan tu kan. Lepas tu Lucci dengan Luffy dia joint venture untuk kalahkan S-Bear. Sementara Zoro dengan Kaku yang dipanggil Luffy ni Usopp diorang ni akan berganding tenaga untuk mengalahkan S-Hawk yang telah melarikan diri untuk tebas kru Luffy yang lebih lemah lah kan. Lepas tu kita boleh tengok Bonnie tengah bersedih hati lepas dia masuk ke dalam memori bapak dia. Dan pada aku part ni menarik, mungkin kita terlepas pandang part ni sebab katanya kat sini only 1 day left before the infamous Egghead incident. Part ni sekejap lagi kita sambung, kita pergi kat sini dulu. So lepas tadi didedahkan yang York berkhianat sebab nak jadi Celestial Dragon, kau ni kenapa dek, dan kematian Shaka, setakat ini kita didedahkan yang York lah yang bocorkan maklumat pasal Vegapunk research tentang Void Sentry. Jadi waktu tu ejen CP5, CP7 dengan CP8 yang dihantar untuk mengesahkan tuduhan tu, tapi diorang tak jumpa apa-apa. Namun ketiga-tiga kumpulan ejen tu pula hilang dan tak balik-balik, menambahkan lagi suspicious diorang terhadap Egghead Island. World government ni dia suspicious lah dengan Egghead Island. Lepas tu pula York cakap sendiri dengan Gorosei, dia call, hello Pak Gorosei, Pak Tuan ni nak bagi tahu ni, ni Dr. Vegapunk ni dia buat pandai-pandai pula, dia buat research yang Ohara punya research tu, mailah tolong hantar korang punya tentera, kasih hilang ini orang. Lepas tu dia berjaya untuk yakinkan diorang. Apa lagi? Jadi tengok ni
diorang hantar ejen elite CP0 yang bertopeng. Yang bertopeng sebab apa aku tekankan topeng? Sebab Oda kata ejen CP0 yang bertopeng lagi elite dari yang tidak. Lepas tu Gorosei hantar sendiri salah seorang dari diorang, which is Saint Garcia Saturn, yang di-escort oleh Admiral Kizaru. Ditambah lagi dengan beberapa fleet dari branch marine yang lain. Dan macam dalam One Punch Man pula. Macam dalam One Punch Man juga, One Piece pun ada tahap threat juga, tapi digelar sebagai Total War Imminent. Maksud dia peperangan penuh akan berlaku. Tapi masa tu diorang tak tahu lagi Luffy akan sampai. Diorang dah bawa sebegitu banyak punya ramai force kan. Lepas diorang dah tahu Yonko pun ada kat situ, mungkin diorang akan tambah lagi lah kot bala tentera diorang kan. Dan kat panel ni tells everything, which is event yang dikatakan the infamous Egghead Incident akan sampai ke kemuncaknya esok. Dan katanya outcome dari the infamous Egghead Incident ni akan menggegarkan dunia. Wah, adakah selevel apabila Ace ditangkap oleh Blackbeard? Macam mana pula ni kan, akan menjadi satu lagi Marineford yang kedua. Sebab sebelum ni kita boleh tengok yang apa tu, kita ingat Wano will be Marineford yang kedua, tapi ternyata hanyalah salah satu daripada Raid on Onigashima, digelarkan sebagai Raid on Onigashima lah. Dia bukannya peperangan yang macam macam gitu depan-depan macam yang kita tengok kat Marineford. So berkemungkinan this is the infamous Egghead Incident yang akan menggegarkan dunia mak kau. Mungkinkah kat sinilah berlakunya the Marineford 2.0. Jadi berkenaan pernyataan ini akan lead to satu kebarangkalian solid, which is mengisyaratkan full scale war yang akan berlaku, ataupun Vegapunk dan aliansinya akan berjaya meloloskan diri, dan Morgan akan publishkan berita mengatakan Vegapunk dicolek Luffy. So berkenaan perkara ni aku rasa aku akan concludekan dalam next video, sebab aku sebelumnya pun dah cakap nak cerita pasal ni kan. So next video aku akan keluarkan pandangan aku berkenaan what will happen sepenuhnya. Kita punya prediction, kita punya harapan, kita punya speculation akan berlaku di Egghead Island dengan adanya Blackbeard Pirate dah datang dekat Egghead, adanya One of Goro datang, Admiral Kizaru datang. Tu dia punya banyak Admiral pula Vice Admiral dari serata branch kan telah datang. So tak tahulah macam mana kan. Jadi untuk benda ni, ramalan ni kita akan cerita dalam next video lah. Cumanya berbalik kepada prediction aku untuk what will happen dalam chapter 1087 nanti. Yes, aku merasakan Oda akan selesaikan kemelut pengkhianatan York ini dulu sebelum penceritaan preparation of Mugiwara Pirates untuk berperang atau melarikan diri. Dan aku tak rasa York akan sempat atau berjaya bunuh Vegapunk. Pasal kalau tak, sia-sia je lah Oda buat jalan cerita Gorosei turun padang je tak. So aku rasa next chapter Oda akan tunjukkan bagaimana York dihalang dan sama ada ditangkap atau dibunuh atau diprogramkan semula oleh Vegapunk, menyebabkan amukan para Seraphim terhenti dan membuatkan ejen CP0 macam Kaku dengan si Lucci tu akan retreat sementara atau menyerok kat mana-mana sampai ketibaan reinforcement daripada pihak world government. Ni yang aku rasa akan berlaku dalam chapter 1087 dan chapter seterusnya. Tapi mungkin korang ada pendapat yang lain, so jangan lupa untuk tinggalkan di ruangan komen kat bawah. Okay, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi